Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada pensyarah nilai-nilai masyarakat saya dan rakan-rakan sekalian. Saya Pavitran anak lelaki Jaya Gunalan. Nombor kad matrik saya ialah 10 DEP 19F1006. Saya dari kelas DEP 5A. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk perbincangan kita pada hari ini. Kita akan berbincang tentang jenayah cyber pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli kumpulan saya yang tidak asing lagi, iaitu Tushendan, anak lelaki Kumar, Avinash, anak lelaki Murugan, Angela Abirami, anak perempuan Murali. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Dunia cyber kini merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia moden yang memainkan peranan penting dan banyak mengubah pelbagai aspek kehidupan manusia. Walau bagaimanapun, dunia cyber bukan sahaja memberi kesan yang positif, malah boleh membawa kesan yang negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja yang mudah terdedah kepada pelakuan jenayah. Kajian yang dijalankan oleh David S. Wall pada tahun 2005 mendapati terdapat hubungan yang signifikan di antara penggunaan internet dengan jenayah yang berlaku dewasa ini. Antara perlakuan jenayah serta masalah sosial yang melibatkan remaja adalah seperti pornografi, penipuan, pelacuran, penyeludupan, peras ugut, pelaburan haram, aktiviti seks bebas, rogol, mencabul kehormatan, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Jenayah dapat ditakrifkan sebagai suatu perbuatan atau sebarang kesalahan yang membahayakan masyarakat dan segala perbuatan atau tindakan itu boleh disabit kesalahannya di sisi undang-undang dan orang yang melakukannya bertanggungjawab menerima hukuman denda atau penjara. Dengan erti kata lain, jenayah ialah apa-apa yang boleh memberikan masalah atau kesusahan kepada orang lain. Sebagai contoh, semua orang bersetuju bahawa mencuri atau mencederakan orang lain adalah perbuatan jenayah. Manakala jenayah cyber pula merupakan jenayah yang melibatkan segala aktiviti jenayah yang biasa dilakukan seperti kecurian, penipuan, peras ugut dan segala aktiviti yang melibatkan perlanggaran undang-undang yang sedia ada dengan menggunakan kemudahan komputer atau dengan tepat lagi dengan menggunakan internet di ruangan cyber. Walau bagaimanapun, definisi yang lebih baik dan komprehensif telah dibuat oleh Mr. Don B. Parker, iaitu seorang penyelidik di dalam jenayah komputer dan keselamatan untuk SRI International di Menlo Park, California. Beliau menyatakan bahawa jenayah komputer adalah yang mempunyai niat dan dikaitkan dengan komputer melalui apa-apa cara dan menyebabkan mangsa menderita atau boleh menyebabkan penderitaan, kerugian dan berterusan. Jabatan Kehakiman US menguat lagi definisi ini dengan mengatakan bahawa jenayah komputer adalah mana-mana aktiviti yang tidak sah di mana pengetahuan mengenai teknologi komputer digunakan untuk merealisasikannya. Namun demikian, kita harus akui bahawa wujudnya takrifan jenayah cyber antara negara. Bagi negara-negara Islam, judi, pornografi, pengiklanan seks adalah suatu jenayah, tetapi bukan jenayah di kebanyakan negara. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, hal-hal sebegini dianggap remeh, hanya pornografi kanak-kanak sahaja dianggap jenayah. Mereka lebih memberi tumpuan kepada keselamatan dan perdagangan. Berbagai-bagai undang yang berkaitan rapat dengan keselamatan dan perdagangan dirangka seperti trademark law, copyright law, undang yang berkaitan hacker dan penyebaran virus dan sebagainya. Dengan adanya takrifan yang berbeza ini, sukar untuk dikuatkuasakan undang-undang cyber. Berlakunya buli cyber termasuklah ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu tertentu. Biasanya pembuli cyber ini tidak berpuas hati dengan penampilan, kemewahan dan perilaku yang ada pada mangsa. Hal ini menyebabkan mereka membuli mangsa di dalam alam maya melalui media sosial.
Mereka berani berbuat demikian kerana identiti mereka sukar untuk diketahui, ditambah pula dengan keupayaan internet yang tanpa sempadan. Pembuli cyber ini akan menggunakan kata-kata negatif yang bertujuan untuk menyakiti hati mangsa sekaligus memberi pendarahan secara emosi dan mental kepada bangsa. Buli cyber ini sangat mudah dilakukan oleh pembuli cyber kerana mereka hanya perlu menaip kata-kata negatif seperti perkataan lucah, hinaan dan berbaur ugutan kepada mangsa melalui media sosial untuk mendera mental dan emosi mangsa. Selain itu, buli cyber juga berlaku disebabkan oleh kurangnya penghayatan nilai-nilai agama. Biasanya pembuli cyber ini mempunyai penghayatan yang kurang terhadap nilai-nilai agama. Hal ini menyebabkan mereka tidak tahu membezakan hal yang baik dan buruk. Mereka menganggap perbuatan mengabaikan, menghina, memfitnah dan memalukan orang lain di media sosial adalah perkara yang betul. Mereka tidak mengetahui bahawa perbuatan-perbuatan seperti itu sangat ditegar dalam agama. Dengan ini, mereka akan terus menderak mental dan emosi mangsa di media sosial tanpa rasa bersalah. Pembuli cyber juga akan sentiasa menyerang orang-orang yang mereka tidak sukai di media sosial sehingga mereka berpuas hati kerana mereka menganggap perkara tersebut betul. Hal ini boleh menyebabkan mangsa mengalami tekanan emosi dan mental yang teruk sehingga mangsa mengambil keputusan yang drastik seperti mencederakan diri sendiri atau membunuh diri. Kurangnya pemantauan ibu bapa terhadap penggunaan internet oleh anak-anak juga merupakan punca berlakunya buli cyber. Ibu bapa terlalu sibuk dengan kerja masing-masing untuk mencari harta dunia sehingga lupa memberikan perhatian kepada anak-anak terutamanya dalam penggunaan internet. Lebih menyedihkan lagi apabila terdapat ibu bapa yang sengaja memberikan telefon pintar kepada anak-anak kerana malas ingin melayan kerana susah. Oleh itu, anak-anak bebas melakukan perkara yang tidak sepatutnya di internet seperti buli cyber. Anak-anak juga semakin berani melakukan buli cyber kerana mereka mengetahui bahawa tiada sesiapa pun yang akan memarahi mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak mereka terus-menerus melakukan buli cyber. Di samping itu, kurangnya ilmu pengetahuan mengenai penggunaan internet juga mendorong kepada buli cyber berlaku. Individu yang mempunyai ilmu pengetahuan mengenai penggunaan internet yang kurang akan menggunakan internet secara melulu. Mereka akan menggunakan internet demi memuaskan diri mereka. Oleh itu, mereka akan melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya seperti buli cyber. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak tahu perbuatan yang mereka lakukan itu adalah salah dan boleh menyebabkan mangsa membunuh diri. Mereka juga menganggap perbuatan mereka itu adalah betul. Hal ini menyebabkan mereka tanpa segan silu melakukan perbuatan buli cyber. Selain kurang ilmu pengetahuan mengenai penggunaan internet, buli cyber juga boleh berlaku disebabkan oleh individu yang ingin berseronok dan bergurau di media sosial. Terdapat individu di media sosial yang bergurau dengan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya seperti perkataan lucah dan perkataan berbau fitnah dan hausutan. Selain itu, terdapat juga individu yang bergurau menggunakan gambar-gambar dan video-video berbentuk pornografi. Mereka menganggap perbuatan mereka ini hanya semata-mata untuk berseronok dan bergurau, tetapi malangnya perbuatan ini telah mencetuskan kejadian buli cyber. Mereka tidak akan menyangka perbuatan mereka ini akan menyakitkan emosi dan mental orang lain. Mereka akan terus melakukan buli cyber yang mereka anggap sebagai bahan untuk keseronokan dan gurauan ini selagi kejadian seperti ini tidak terkena pada batang hidung mereka sendiri. Kesimpulannya, terdapat pelbagai faktor yang mendorong berlakunya buli cyber ini. Oleh itu, semua pihak haruslah mengambil tanggungjawab masing-masing bagi menangani masalah buli cyber ini. Pihak kerajaan haruslah mengadakan kempen hindari buli cyber untuk menyadarkan masyarakat mengenai kesan negatif buli cyber ini. Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Media Malaysia juga perlu mengadakan program-program yang berkaitan dengan cara-cara menggunakan internet dengan bijak. Hal ini perlu dilakukan demi pengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku seperti kejadian bunuh diri dan mencederakan diri sendiri.
Pengguna internet juga boleh melaporkan kejadian buli cyber di media sosial kepada pihak SKMM supaya kejadian ini tidak berterusan. Semoga kejadian buli cyber di negara kita dapat dikurangkan menerusi program-program telah dilaksanakan oleh kerajaan. Selamat sejahtera, saya Tushendon. Tajuk saya pada hari ini adalah kesan-kesan jenayah cyber. Dengan permulaan topik saya, kehidupan yang dilingkari dengan teknologi canggih tanpa sempadan telah melahirkan satu kelompok manusia yang hidup serba mudah dan ringkas. Oleh demikian, jenayah juga mula bertukar wajah seiring dan sejalan dengan arus modernisasi. Jenayah cyber adalah antara penyumbang tertinggi dalam kes-kes jenayah di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, China, Jepun dan Korea. Selain itu, negara yang sedang membangun seperti Malaysia juga turut menerima ancaman daripada jenayah cyber. Antara faktor utama penyumbang jenayah cyber dalam masyarakat ialah kurangnya maklumat dalam penggunaan teknologi dengan selamat. Dalam teknologi komunikasi dan maklumat, ICT masyarakat kurang didedahkan dalam melindungi hak mereka sebagai pengguna. Kebanyakannya menggunakan teknologi atas desakan dan atau tidak mahu dilabelkan ketinggalan zaman. Oleh demikian, pengguna sering alpa dalam mengikuti arus globalisasi. Misalnya, apabila kemunculan laman sosial bertambah bak cendawan tumbuh selepas hujan, menyebabkan ramai berlumba-lumba menyertai laman sosial tanpa mengetahui risiko dan kesan sekiranya tidak prihatin dalam penggunanya. Facebook, Twitter, MySpace, Skype, WhatsApp, Yahoo Messenger antara laman sosial yang mendapat sambutan hangat daripada pengguna. Ramai pengguna cuai dalam penggunaan laman sosial iaitu mempamerkan butir-butir peribadi yang penting seperti nombor telefon, alamat rumah dan sebagainya. Oleh demikian, individu yang tidak bertanggungjawab akan mencuri atau meniru identiti pengguna untuk keuntungan mereka untuk menjatuhkan individu lain. Merujuk kepada situasi ini, maka tidak hairanlah jenayah cyber semakin meluas dalam kalangan masyarakat. Selain itu, jenayah cyber juga didorong oleh kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini yang menjanjikan wadah pembayaran maklumat yang cepat dan mudah diakses. Oleh kerana perjalanan maklumat di dunia cyber tidak diselia atau dikawal oleh mana-mana organisasi maupun individu, berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Menurut Cyber Security Malaysia, peningkatan kadar jenayah cyber merupakan fenomena biasa berikutan perkembangan mendadak pengguna internet setiap tahun. Di samping itu, graf peningkatan jenayah cyber bertambah apabila pengguna pembankan online secara meluas diperkenalkan kepada pengguna. Aplikasi pembayaran melalui atas talian atau online telah mendapat tempat dalam kalangan pihak perbankan, pentadbir dan laman sesawang untuk membeli bela atas talian atau shopping online. Mudah menjimatkan masa dan tenaga juga fleksibel, menyebabkan orang ramai pengguna beralih arah menggunakan aplikasi ini. Tidak lagi orang ramai beratur membayar bil di bank maupun di pejabat pos, malahan membeli bala atas talian juga menjadi ikutan pengguna terutamanya golongan remaja. Antara laman web yang menawarkan aplikasi ini adalah Amazon.com yang memasarkan buku-buku, pengiklan, produk-produk terbaru dan tawaran promosi melalui tempahan dan pembayaran yang kesemuanya diurus secara online. Begitu juga seperti syarikat penerbangan di Malaysia seperti AirAsia, Firefly, and also Malaysia Airlines yang menjalankan urus niaga seperti tempahan tiket dan pembayaran online. Terdapat pelbagai kesan yang menyumbang kepada jenayah cyber. Aplikasi atas talian akan memberi impak buruk kepada pengguna jika tidak sekuriti atau keselamatan dalam proses transaksi pembayaran online. Laman web yang tidak rasmi dalam proses pembankan online akan memudaratkan pengguna iaitu tanpa sedar mereka sebenarnya telah memberi kata laluan atau password kepada jenayah cyber. Hal ini akan memudahkan jenayah cyber untuk mengodam atau mencuri informasi pembankan pengguna bertujuan untuk mencuri atau memindahkan wang pengguna kepada akaun penjenayah cyber. Selain pengguna, organisasi atau laman sesawang yang menggunakan aplikasi online ini juga akan menerima ancaman dan penggangguan daripada penjenayah cyber dengan mengodam maklumat sulit organisasi dengan niat untuk membantu operasi organisasi tersebut. Jenayah cyber seperti ini berlaku pada pembankan Maybank,
pada tahun 2007 apabila pengguna Maybank telah menggunakan laman web tidak rasmi dalam memproses transaksi pembinaan wang dalam akaun. Malang sekali, pengguna tersebut kehilangan sejumlah wang apabila maklumat transaksi perbankan diakses mudah oleh penggodam. Kes ini telah pun membuka banyak mata pihak organisasi dan pengguna dalam berhati-hati menggunakan aplikasi perbankan, perbinaan atau pembayaran wang secara online. Di samping itu, pelbagai maklumat tidak kira sama ada benar atau salah, idea, ideologi, propaganda atau tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui internet. Hanya satu klik saja, pengguna bebas dalam menyampaikan dan menerima maklumat tanpa ditapis kebenarannya, dan hal ini akan memberi kemudahan kepada penjeraya cyber. Contohnya, dalam kes penyebaran maklumat palsu mengenai kematian polis diraja Malaysia, iaitu Tan Sri Ismail Omar oleh pihak tidak bertanggungjawab. Maklumat palsu ini telah memberi kekeliruan kepada masyarakat dan pihak pentadbir dalam dan luar negara. Maka daripada kes ini, jelaslah penyampaian dan penerimaan maklumat dan informasi tanpa ditapis akan menyumbang kepada kesalahjanaan cyber. Kesimpulannya dan secara tuntasnya, pelbagai pihak haruslah menggembleng tenaga dalam mengatasi faktor-faktor jenayah cyber. Usaha dan idea berterusan dalam mengekang jenayah cyber oleh setiap lapisan masyarakat amat perlu menangani gejala ini agar tidak menjadi duri dalam daging yang akan memberi impak negatif dalam kehidupan seharian. Selamat sejahtera, nama saya Avinash Murugan. Hari ini saya akan bentang langkah-langkah mengatasi masalah jenayah cyber. Sedasar masa ini sering menintik dari bibir ke bibir umat manusia di segenap 4 penjuru dunia ini tentang isu jenayah cyber yang kian membara hari ini. Kes penipuan wang dan kecurian data peribadi merupakan antara kejadian yang diklasifikasikan sebagai jenayah cyber. Ia adalah kerana kejadian jenayah tersebut dilakukan menerusi menggunakan gadget elektronik dan internet tersebut. Kita boleh lihat di kaca televisyen dan dadak akhbar tentang kerugian mangsa jenayah cyber telah diakibatkan mereka kerugian beratus ribu ringgit. Sikap tidak beretika dan jahat golongan pelaku jenayah cyber ini sewajarnya dibendung sebelum ia meruntuhkan institusi teknologi yang menjadi kegunaan harian yang wajib oleh segenap manusia. Oleh itu, kita harusnya kenal pasti langkah-langkah yang boleh dijalankan untuk mengatasi jenayah cyber dari terus menular dan merugikan kita. Langkah pertama untuk menangani jenayah cyber adalah dengan memberikan kesedaran kepada masyarakat akan ancaman sebenar jenayah cyber yang boleh memudaratkan kehidupan mangsa. Kempen melalui iklan di media cetak maupun digital perlu diperluaskan dan mencapai seluruh ahli masyarakat terutamanya yang mempunyai kepengetahuan cetak akan menggunakan teknologi hari ini. Pelbagai taktik yang licik digunakan penjenayah cyber untuk merangkap mangsa, oleh itu pengasimilasi dalam iklan dan kempen yang dijalankan adalah perlu supaya masyarakat betul-betul memahami dan mengambil serius akan langkah keselamatan apabila mengambil aplikasi di telefon pintar masing-masing. Langkah seterusnya adalah pihak berkuasa seharusnya mengaji dan memperkenalkan undang-undang yang mampu menghalang jenayah cyber ini berlaku dalam negara kita. Isu keselamatan cyber semakin menjadi topik tumpuan dalam konfederasi malah berbincangan antara masyarakat dalam media sosial.
Akhir sekali, isu jenayah cyber merupakan polemik antarabangsa kerana ia melibatkan banyak negara. Mustahak untuk pihak kerajaan mengukuhkan hubungan multilateral dengan negara-negara lain dalam mengatasi masalah jenayah cyber ini. Hal ini akan membantu kerajaan untuk meningkatkan keupayaan dalam memastikan keselamatan cyber dalam negara setanding dengan negara maju yang lain. Kesimpulannya ialah pelbagai langkah boleh dilaksanakan setiap pihak bagi mengatasi kes-kes jenayah cyber hari ini. Kan sikap apatik dan tidak peduli apabila seseorang individu menegur atau menasihati kita akan kesalahan yang kita lakukan. Semoga masyarakat kita terhindar daripada salah laku cyber dan bebaskan daripada jenayah cyber. Menjamin keselamatan dan keamanan negara yang telah kita cekapi hari ini. Terima kasih. Kesimpulannya, ancaman cyber merupakan masalah yang sering dihadapi oleh para pengguna komputer pada masa kini memandangkan kebanyakan komputer mempunyai sambungan pada rangkaian internet yang menghubungkan berjuta-juta pengguna komputer di seluruh dunia serta bersifat terbuka. Oleh yang demikian, langkah-langkah mengatasi perlu diambil oleh semua pihak sama ada organisasi atau individu kerana tiada jalan pintas dalam menangani ancaman cyber. Jalan yang terbaik ialah dengan memainkan peranan masing-masing dalam lingkungan kuasa dan kemampuan yang ada. Misalnya, pihak pengurusan atasan syarikat atau organisasi perlulah menangani risiko ancaman cyber dari perspektif yang menyeluruh serta mengeluarkan polisi-polisi yang berkesan untuk diikuti oleh pekerja syarikat. Bagi individu pula, perlunya ada tahap kesedaran yang tinggi tentang risiko dari ancaman cyber ini, terutamanya ketika menggunakan komputer masing-masing. Setiap dari kita perlu ada rasa tanggungjawab untuk menentukan komputer kita terjamin selamat daripada ancaman cyber ini.